Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatira Izzati binti Muhammad Razi. Saya akan mewakili kumpulan saya untuk memperkenalkan diri. Kumpulan kami diketuai oleh Muhammad Fikri Akmal bin Zainal Azman. Ahli kumpulan saya yang lain adalah Davidren, anak lelaki Gunan Segaran, Nurul Syahira binti Muhammad Zain, Izzatil Zahra binti Cik Razali dan Nur Atira binti Othman. Tembakau dikatakan telah ditanam dan digunakan oleh orang asli di benua Amerika sejak tahun 6000 sebelum Masihi. Daun tembakau kering digunakan untuk tujuan perubatan dan keagamaan pemujaan orang asli di benua Amerika. Tetapi, sebaliknya, zaman telah berubah, kegunaan tembakau telah disalahgunakan dan terhasilnya rokok. Ladies and gentlemen, ni kerja tak boleh merokok. Kita akan sampai kalau lemon hisap juga. Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandangan adalah sangat merugikan diri sendiri maupun orang di sekelilingnya. Merokok tanpa segan silu di pandangan awam bukan sahaja dilakukan oleh perokok tegar, malah remaja sekolah juga sudah berani mencuba untuk merokok. Gejala merokok dilihat semakin berleluasa. Sikap tidak makan saman di kalangan remaja sekolah merupakan isu yang sangat sensitif dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Melalui pemerhatian yang dilakukan oleh Khairul Rizwan di premis makanan pada 1 Oktober 2022 di Klang, Selangor, sekumpulan pelajar yang masih berpakaian sekolah, meskipun papan tanda larangan merokok dipaparkan, mereka langsung tidak mengambil endah. Pelajar yang sudah tentu di bawah umur dan merokok di tempat awam sepatutnya dihalang oleh orang sekelilingnya. Justeru timbul persoalan, apakah pendekatan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan, pihak sekolah dan juga NGO bagi membanteras gejala rokok ini pada peringkat awal? Fakta yang kurang mendapat perhatian serius ini harus diberikan fokus yang selayaknya oleh NGO agar dapat diselesaikan dengan menyeluruh. Menurut SMED pada tahun 1994 mengatakan bahawa usia pertama kali merokok pada umumnya umur sekitar 11 sehingga 13 tahun. Sudah terbukti sejak dahulu lagi, masalah membendung gejala rokok pada usia muda amatlah penting. Akta Generasi Penamat Rokok yang mensasarkan peratusan merokok diturunkan kurang 5% daripada keseluruhan populasi menjelang 2040. Tetapi, mengapa perkara ini masih berlarutan? Apakah punca golongan remaja melakukan aktiviti yang tidak berfaedah ini? Faktor pertama ialah faktor psikologi. Tekanan terhadap pembelajaran dan juga masalah keluarga menyebabkan remaja-remaja ini terlibat dalam gejala merokok. Pada pandangan mereka, merokok mampu memberi ketenangan pada mereka. Menurut Mahathir Yahya, para pelajar mengakui mula merokok disebabkan tertekan dengan tugasan yang banyak serta tekanan menghadapi ujian dan peperiksaan. Hal ini ditambah juga kebosanan serta sifat ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baru. Stres dan perasaan ingin mencuba menyebabkan pelajar mula merokok dan lama-kelamaan menjadi ketagih untuk mengambilnya setiap hari. Di samping itu, pelajar juga terpengaruh dengan gejala merokok disebabkan sesetengah pandangan yang meletakkan merokok sebagai simbol ketampanan dan kegagahan. Faktor kedua ialah faktor biologi. Menurut Siti Noniah, perokok cenderung untuk menambah dos rokok yang digunakan apabila merasa kesan yang diberikan berkurangan disebabkan ketagihan yang tinggi terhadap nikotin. Hal ini kerana adanya perubahan kepada DNA dalam tubuh yang mana memerlukan mereka mempunyai kebergantungan tinggi terhadap rokok. Ini juga dibuktikan melalui kajian yang mana perokok akan hilang fokus apabila kekurangan nikotin. Namun, apabila diberikan nikotin, daya tumpuan mereka meningkat. Faktor terakhir ialah faktor persekitaran sosial. Pergaulan dengan rakan yang merokok akan menyebabkan pelajar turut terpengaruh untuk merokok kerana bimbang akan terpinggir sekiranya tidak mengikut tingkah laku rakan-rakan yang lain. Di samping itu, pelajar yang mempunyai ahli keluarga merokok akan lebih cenderung untuk terlibat dengan tabiat merokok. Jamshid melalui kajiannya telah menunjukkan pengaruh rakan sebaya menyumbang sebanyak 24.47% dan pengaruh keluarga pula sebanyak 9.97% yang mempengaruhi individu agar terlibat dalam gejala merokok. Selain itu, media massa yang memaparkan iklan yang menggambarkan perokok adalah lambang glamour juga mempengaruhi pelajar untuk merokok. Seperti yang kita tahu, rokok lebih membawa pengaruh buruk kepada seseorang daripada kebaikan. Kesan rokok kepada kesihatan. Menurut Haris Ashraf,
Rokok bukan sahaja menjejaskan kesihatan organ seperti paru-paru, jantung, otak, malah memberi kesan buruk kepada prestasi seksual dan penampilan diri. Menurutnya lagi, risiko serangan jantung disebabkan nikotin boleh menyebabkan saluran darah menjadi sempit, lalu menyekat dan mengurangkan kelancaran aliran darah. Selain itu, Nur Hayati dan Nur Azla membincangkan tentang bahaya rokok kepada perokok pasif akibat daripada menghidu asap rokok basi. Bahaya asap rokok basi kepada orang dewasa boleh mendatangkan penyakit kardiovaskular dan pernafasan serius termasuk masalah koronari jantung dan kanser paru-paru. Untuk bayi pula, boleh mengakibatkan kematian mengejut manakala pada wanita hamil boleh menyebabkan kelahiran bayi berat badan rendah. Seterusnya, rokok juga boleh mengundang ketagihan disebabkan nikotin yang mempunyai ciri-ciri dopamin yang boleh meningkatkan mood gembira dan menyebabkan ketagihan. Kesan rokok kepada prestasi pelajar. Rokok mendorong pelajar kepada masalah disiplin seperti ponteng, vandalisme, gangsterisme dan menjejaskan prestasi akademik dan kokurikulum. Kajian yang dijalankan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan menunjukkan bahawa rokok itu adalah permulaan kepada penyalahgunaan dadah yang menjejaskan pelajar dalam bidang akademik disebabkan ponteng dan ketinggalan dalam pembelajaran. Penyakit dadah kronik terdiri daripada perokok yang menghisap rokok pada usia yang muda. Okey, seterusnya kita proceed kepada NGO yang bekerjasama dalam mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar di sekolah, iaitu Ikram Help. Ikram Help ialah sebuah NGO di bawah Ikram Malaysia. Ia berdaftar secara rasmi pada 16 Oktober 2012. Seterusnya, ahlinya terdiri daripada mereka yang terlibat dalam industri kesihatan, termasuklah doktor perubatan, pergigian, farmasi, jururawat, sokongan perubatan dan kesihatan serta banyak lagi. Okey, berkaitan dengan visi dan misi Ikram Help. Visi bagi NGO ini ialah memperkasakan Islam dan menyumbang kepada penegakan syariat Islam melalui bidang kesihatan sejajar dengan aspirasi pertubuhan Ikram Malaysia. Dan misi pula ialah membangunkan institusi berlandaskan kesihatan yang menjadi contoh dan rujukan kepada masyarakat. Yang kedua ialah menyusun dan mengembeling tenaga rumpun kesihatan untuk mencapai visi. Yang ketiga ialah menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kesihatan. Dan yang terakhir ialah menjalankan aktiviti kesihatan untuk kebajikan. Antara objektif penubuhan Ikram Help ialah yang pertama, memacu dakwah melalui bidang kesihatan, melaksanakan program-program khidmat kesihatan dan menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Yang ketiga ialah menjadi tempat rujukan kerjaya bagi doktor-doktor muda. Dan yang keempat ialah mengadakan latihan dan bimbingan kerjaya kepada pelajar-pelajar perubatan. Jadi seterusnya, kenapa Ikram Help Malaysia? Ini adalah antara komponen-komponen yang disediakan dalam Ikram Help Malaysia yang mana dia akan menyediakan latihan untuk semua lapisan masyarakat, termasuklah pelajar-pelajar remaja dan juga masyarakat sekeliling di Malaysia. Yang mana Ikram Help begitu komited dalam menjayakan aktiviti pendidikan dan latihan melalui pendidikan dan juga pelbagai kursus dan seminar kesihatan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Kemudian juga mereka telah mempunyai program khidmat kebajikan di mana khidmat kebajikan ini adalah salah satu inisiatif kemanusiaan yang menjadi satu perkara yang menjadi keutamaan yang penting dan juga komitmen utama dalam Ikram Help kepada masyarakat setempat. Dan yang paling bagus sekali Ikram Help ini adalah mereka adalah telus dalam memberikan komitmen mereka untuk sentiasa memberikan apa jua kerja-kerja sukarelawan dalam pengurusan dana aktiviti latihan khidmat dan kebajikan.
Bukan itu sahaja, Dana juga adalah antara salah satu penyediaan yang banyak daripada Ikram Help Malaysia, di mana salah satu inisiatif Ikram Help Malaysia dalam memberikan khidmat kepada komuniti di Malaysia iaitu memperuntukkan dana yang sesuai, di mana setiap sumbangan tersebut akan digunakan untuk membangunkan pelbagai inisiatif Ikram Help, seperti mana aktiviti yang akan dilakukan iaitu untuk membendung gejala sosial seperti gejala rokok di sekolah-sekolah. Ayo rakan-rakan kita melihat pula program-program yang telah dilaksanakan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Okey, antara program-program yang telah dilaksanakan oleh Ikram Malaysia adalah National Virtual Blogging yang di mana dilaksanakan pada 13 hingga 20 Mei 2021. Program ini merupakan antara program atas talian di mana peserta yang berdaftar perlu berjogging dan kutip puntung rokok sebanyak yang boleh di kawasan masing-masing. Program National Virtual Blogging 2021 ini diadakan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya usaha untuk mewujudkan suasana bebas rokok dan menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Selain itu, Ikram Malaysia juga mengadakan satu program pada bulan Ramadan yang baru lepas iaitu Ramadan Challenge Program, yang mana program ini adalah program kolaborasi dengan Nicotine Addiction Research and Collaborating Center NARCC Universiti Malaya. Tujuan program ini diadakan adalah kepada mereka yang ingin berhenti merokok selama-lamanya seiring dengan bulan Ramadan yang disambut. Okey, selain daripada program-program yang saya sebutkan tadi, Pertubuhan Ikram Malaysia juga melakukan pelbagai program dan kajian dari semasa ke semasa bagi memberi kesedaran tentang pentingnya hidup tanpa rokok di kalangan remaja dan juga kepada rakyat Malaysia. Diharapkan usaha murni mereka ini dapat diteruskan dan terus mendapat penghargaan daripada rakyat Malaysia. Saya mengakhiri laporan saya dengan serangkap pantun. Waktu pagi ayam berkokok menandakan hari enda siang. Elok berhenti mengisap rokok sebelum nyawa anda melayang. Sekian.